Okey. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Kami daripada kumpulan Pahang Ladies, terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Nur Sufiatul Raudah, Fatih Nurhanisa dan juga Nur Amanina Amanda. Pada hari ini kami akan membuat satu podcast yang menarik yang bertajuk Peranan YDPA dalam Pentadbiran Islam di Malaysia. Sebelum kita pergi kepada topik yang lebih hangat tentang peranan YDPA dalam pentadbiran Islam ni, eloklah kita tengok kepada definisi bagi YDPA itu sendiri. Jadi, saya serahkan kepada Fatih Nurhanisa untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa itu definisi bagi YDPA. Okey, Fatih Nurhanisa boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Fatih Nurhanisa. Sedikit saya sentuhlah mengenai pengertian YDPA ini walaupun sudah sedia maklum lah maksud YDPA ini apa. First kali gelaran yang Tuan Agong atau singkatannya YDPA dan Sultan ini selalunya digelar sebagai bayangan Allah untuk memakmurkan bumi sebagai seorang khalifah. Di dalam Al-Quran telah terbukti bahawa istilah khalifah itu merujuk kepada dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak mendirikan khalifah di muka bumi. Jadi di sini istilah khalifah itu merupakan pemimpin tertinggi negara yang mempunyai pelbagai peranan yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan kehakiman. Dalam konteks negara Malaysia, institusi ketua negara ini merujuk kepada jawatan YDPA. Jadi di sini kita tahulah kan, YDPA merupakan ketua tertinggi agama Islam, termasuklah sebagai ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak memiliki raja seperti di negeri Melaka, Pulau Pinang, termasuklah Sabah dan Sarawak. Bahkan kedudukan YDPA ini lebih tinggi berbanding dengan sultan-sultan yang wujud di setiap negeri. Ini kerana YDPA merupakan ketua negara Malaysia dan sudah pasti tugas ini sangat beratlah untuk dipikul dalam mentadbir urus negara demi memperjuangkan agama Islam. Itu saja pengertian YDPA. Okey, jadi kita dah dengar dengan lebih lanjut apa itu maksud sebenar bagi YDPA ni. Jadi kita teruskanlah dengan soalan-soalan yang kita ingin ajukan. Okey, boleh start dulu dengan siapa yang ingin mengajukan soalan? Okey, Fatin. Okey, saya ada soalan. Apa kepentingan YDPA dalam pentadbiran Islam di Malaysia? Berbicara mengenai kepentingan YDPA sebagai ketua utama negara, dari segi kedudukannya sebagai pemerintah tertinggi di Malaysia ni, kita tahulah kan bahawa kedudukan YDPA ni merupakan satu simbolik wujudnya perpaduan di kalangan rakyat jelata seperti mana yang telah termaktub dalam buku negara Malaysia yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Malah kedudukan YDPA ini dia mengatasi pengaruh maupun kepentingan politik itu sendiri dan menjadi satu kelebihan lah bagi YDPA untuk sentiasa bersikap neutral dan tidak menyebelahi mana-mana parti politik terutamanya demi kepentingan negaranya sendiri. Jadi dekat sini kita dapat lihatlah bahawa pelantikan jawatan YDPA ini dia tidak memerlukan mana-mana sokongan daripada parti politik atau rakyat. Jadi sebaliknya majlis raja-raja lah yang bertanggungjawab melantik YDPA mengikut sistem pergiliran daripada 9 orang raja-raja Melayu di setiap negeri. Dan jawatan YDPA ini dan YDPA ini akan berkhidmat dalam tempoh 5 tahun. Okey, jadi di sini jelaslah terbukti bahawa pelantikan YDPA ini berbezalah dengan ahli-ahli politik yang lain di mana mereka memerlukan sokongan daripada rakyat untuk membentuk sebuah kerajaan yang adil. Walaupun YDPA ini memiliki kelebihannya tersendiri,
YDPA dilarang sama sekali untuk mengurus takbir apa-apa sahaja yang berkaitan dengan negerinya sendiri. Ini kerana tugas YDPA ni hanyalah tertumpu pada negara sahaja, termasuklah apa-apa sahaja yang berkaitan dengan hal agama Islam. Terusnya mengenai keutamaan kedudukan dalam persekutuan yang perlu kita ketahui ni ada 7. Yang pertama sekali adalah YDPA lah yang perlu kita utamakan dahulu. Kemudian barulah Raja Permaisuri Agong. Kemudian diikuti dengan Pemangku Raja. Kemudian yang keempat istilah kemudian yang keempat diikuti dengan yang dipertua bagi negeri-negeri yang tidak memiliki raja. Yang kelima adalah bekas Raja Permaisuri Agong yang mana yang menerima saraan daripada kerajaan. Yang keenam Perdana Menteri dan yang ketujuh adalah Timbalan Perdana Menteri. Sekian itu saja dari saya. Kita teruskan untuk persidangan yang seterusnya. Okey, baiklah. Tadi kita dah dengar peranan. Betul kan Fatin? Peranan? Kepentingan YDPA, maaf. Kepentingan YDPA dalam pentadbiran Islam. Jadi saya ingin bertanya kepada Amanina Amanda tentang apa peranan YDPA yang kita boleh tengok dalam sistem Islam, pentadbiran Islam di Malaysia itu sendiri. Okey, terima kasih buat yang bertanya. Okey, peranan YDPA sebenarnya ada banyak. Okey, antara peranan utama YDPA adalah melaksanakan kuasa kehakiman di Malaysia. Kalau kita tengok kuasa kehakiman di Malaysia, peranan YDPA itu sebagai simbolik kepada kedaulatan dan penyatuan lah. Okey, jadi YDPA memegang peranan penting dalam beberapa aspek sistem kehakiman. Antara yang pertama adalah pelantikan hakim. Okey, YDPA bertanggungjawab untuk melantik hakim-hakim tertinggi termasuk ketua hakim negara. Yang seterusnya, peranan lain dalam sistem kehakiman adalah pengampunan. YDPA memiliki kuasa untuk memberi pengampunan, mengurangkan serta menangguhkan hukuman bagi pesalah yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Selain itu, peranan yang lain adalah menandatangani undang-undang. Okay, undang-undang yang diluluskan di Parlimen harus ditandatangani oleh YDPA sebelum menjadi sah. Okay, antara peranan lain, YDPA sebagai ketua agama di negeri baginya sendiri dan juga negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan seperti yang Fatin sebut dalam pendahuluan tadi. Negeri yang tak ada sultan adalah Sabah, Sarawak, Wilayah dan Pulau Pinang. Okay, selain itu Melaka. Okey. Selain itu, perkara 3 dalam kurungan 5 menyebut 3 institusi berkaitan Islam di wilayah persekutuan, iaitu YDPA sebagai ketua agama Islam, Parlimen sebagai badan perundangan yang berhak membuat undang-undang berkaitan Islam, dan Majlis Agama, institusi yang dibuat oleh Parlimen melalui sebuah undang-undang untuk menasihati YDPA dalam perkara berkaitan Islam. Itu saja. Itu saja peranan yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada perbincangan lain. Okey, soalan seterusnya Fatin. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke soalan perbincangan yang seterusnya. Okey, soalan saya kepada saudari Sufiatul. Okey, boleh terangkan boleh terangkankah apa kaitan peranan YDPA dalam hukum Islam dan fatwa negeri dan penyelarasan undang-undang Islam ini? Silakan jawab. Okey, untuk persoalan yang Fatin ajukan tu, apa itu peranan atau peranan apa ni? YDPA kan dalam hukum Islam atau fatwa negeri ni? Okey, kita tengok kepada pelantikan mufti di peringkat negeri, dia adalah sama, iaitu melalui proses kuasa sultan, kecuali negeri Melaka, wilayah persekutuan dan Pulau Pinang. Jadi mufti ni dilantik oleh yang di-Pertuan Agong lah. Jadi YDP yang melantik untuk dijadikan seorang mufti di setiap wilayah tu. Dia akan mendapat persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri atau yang di-Pertuan Negeri. Jadi sebagai contohnya, kita boleh tengok dalam enactment pentadbiran agama Islam Selangor,
2003 menyatakan bahawa Sultan dia hendaklah melantik seseorang yang layak dan sesuai untuk menjadi mufti bagi negeri Selangor berdasarkan Seksyen 44. Begitu juga dengan peruntukan yang sama yang berlaku di Perak, Pahang dan Negeri Sembilan. Jadi sementara di negeri Melaka pula dalam Seksyen 32 Enactment Pentadbiran Agama Islam 2002, dia menyatakan yang di-Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Ketua Menteri bagi melantik seseorang yang layak dan sesuai menjadi mufti kerajaan negeri. Tadi kan kita tengok YDPA boleh terus milih kepada mufti di negeri kerajaan negeri-negeri lain kan. Akan tetapi kita tengok kepada negeri Melaka ni YDPA kena ambil nasihat ketua menteri dulu untuk melantik siapa yang boleh jadi menjadi mufti kerajaan negeri pada negeri Melaka lah. Kejap. Lepas tu dalam proses pengeluaran fatwa di negeri di peringkat negeri, di Sultan ni dia memiliki kuasa untuk memperkenankan fatwa yang telah diputuskan oleh mufti dan juga jawatan kuasa fatwa negeri sebelum diwartakanlah dalam warta negeri. Jadi sebelum dikuatkuasakan kepada semua orang Islam, dia kena YDPA ni kena bersetuju atau memperkenankan fatwa tu dulu. Okey, baru boleh laksanakan sama ada fatwa tu boleh dikeluarkan ataupun tidak lah. Jadi untuk soalan Fatih yang kedua tentang bagaimana peranan YDPA dalam penyelesaian undang-undang Islam ni. Jadi kalau kita tengok setiap negeri di Malaysia dia mempunyai undang-undang Islam yang tersendiri, berdasarkan bidang kuasa negeri masing-masing lah. Jadi keadaan ni menimbulkan isu ketidakselarasan dan ketidakseragaman undang-undang Islam. Jadi dia mengakibatkan perbezaan dalam pentadbiran, pelaksanaan dan penguasaan penguatkuasa undang-undang Islam serta penghakiman di mahkamah syariah antara negara-negara di negara. Seperti kes yang kita boleh tengok tentang kes seseorang yang berkahwin tetapi dia tidak di negeri mana yang mereka berkahwin tu? Yang dia tidak menyebut akad dalam akad nikah tu. Maksudnya dia cakap saya terima sahaja tanpa menyebutkan akad. Yang negeri mana? Yang artis tu. Yang artis tu. Bawah negeri mana? Perlis jadi macam kita tengoklah banyaklah perdebatan yang berlaku apabila Perlis tidak mengeluarkan, contohnya dia cakap saya terima saja tanpa mengeluarkan akad. Sebenarnya kan setiap negeri kan dia ada mufti-mufti dia punya fatwa-fatwa sendiri. Jadi disebabkan itulah dia tak jadi ketidakseragaman undang-undang Islam tu sendiri. Disebabkan itulah sebab fatwa tu di bawah negeri-negeri. Bukan satu Malaysia guna fatwa yang sama. Tak, dia duduk satu negeri Melaka macam ni, negeri Perlis macam ni, negeri Pahang macam tu. Okey. Jadi macam itulah. Jadi draft undang-undang yang telah digubal akan dibincangkan selanjutnya dengan negeri-negeri yang akan mengemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan kelulusan tu. Okey, jadi saya rasa cukuplah untuk dua peranan yang saya katakan tadi, penyelesaian undang-undang Islam dan juga tentang hukum Islam atau fatwa negeri. Jadi peranan YDPA tu. Soalan. Bukan soalan, saya cakap. Jadi kami kan dah memberikan apa itu peranan YDPA dalam pentadbiran Islam kan. Jadi ingin kami memberikanlah satu soalan sebelum kalian yang menonton kami punya podcast pada hari ini, kalian menanyakan soalan kepada kami yang dulu mau mengajukan soalan kepada kalian semula. Jadi soalan kami adalah, sebagai rakyat Malaysia, mengapa kita perlu memertabatkan institusi beraja? Itu soalan saya, dengar baik-baik. Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu memartabatkan institusi beraja? Jadi kepada yang melihat video kami nanti boleh menjawab persoalan yang kami ajukan dan juga boleh mengajukan kembali soalan kepada kami. InsyaAllah kami akan menjawabnya dengan baiklah. Jadi
saya rasa untuk podcast kami pada hari ini cukup setakat itu sahaja dulu. Okey. Ada apa penambahan daripada Amanina dengan Fatin? InsyaAllah setakat ni tak ada. Setakat Setakat ini ini tak tak ada. ada. Okey. Jadi kami akhiri podcast kami pada hari ini. Jadi itu sahaja. Kami akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.